Baik, Alhamdulillah saya panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT kerana pada hari ini kita dapat luangkan sedikit masa di Facebook Live ini dan saya tergerakkan untuk mengadakan sesi live ini kerana subuh tadi ke subuh semalam saya tak ingat, saya telah membaca uh, satu muka surat daripada Al-Quran yang dipetik daripada surah Al-Maidah menceritakan tentang kisah dua orang anak Adam alaihi salam, dan kebetulan pula berdasarkan kepada cerita itu, seperti biasa rutin saya di sebelah pagi, saya akan duduk dekat meja kat dapur untuk buat kerja ke study ke sementara menunggu waktu nak memasak dan menguruskan anak di sekolah. Saya suka tengok backyard kami, dan di backyard kami ni um, ada burung yang sentiasa datang kerana kami ada menyediakan sedikit makanan. Pihak berwajib di island juga ada memberikan pandangan mengatakan bahawa masuk musim sejuk ni adalah musim yang burung-burung berhadapan dengan kekurangan bekalan makanan. Jadi dengan menyediakan bekalan makanan yang baik di bahagian dekat rumah masing-masing ni adalah merupakan satu amalan yang membantulah untuk burung-burung tu, kerana dulu saya pernah post satu vlog cerita tentang cara kita nak buat baik ialah dengan beri burung makan, tapi saya mendapat maklum balas yang agak banyak jugalah, beberapa maklum balas yang menegur bahawa perbuatan saya itu mungkin memudaratkan burung kerana mengganggu ekosistem. We should not feed wild birds. Tapi sebelum saya buat keputusan untuk menyediakan makanan burung dekat backyard rumah ni, saya dah baca sikit-sikit lah tentang hal ini dan ianya merupakan satu amalan yang digalakkan. Jadi di belakang rumah kami ni, salah satu daripada jenis burung yang paling kerap datang adalah burung gagak. Yang common raven tu lah, burung gagak yang hitam tu kan. So selain daripada burung gagak, ada burung magpie dan ada lebih kurang dalam 3-4 spesies lagi burung yang regular datang. Burung gagak pun burung gagak yang sama. Ada 3 ekor burung gagak yang sama bergilir-gilir datang ke backyard kami ni untuk makan. Jadi kita sama-sama sedia maklum bahawa burung gagak ni adalah merupakan burung yang pandai, burung yang pintar, dan ianya telah dibuktikan secara saintifik. Salah satu daripada penerangannya ialah kerana otak burung gagak ni saiz dia lebih kurang macam saiz ibu jari manusia, dan jika dibandingkan dengan saiz tubuh badan burung gagak, maknanya saiz otak burung tu adalah agak besar untuk burung berkenaan dan menjadikannya lebih kurang sama level dengan binatang-binatang macam chimpanzee dan lain-lain. Sebab itulah burung gagak ni adalah burung yang bijak. Tetapi saya terlupa bahawa dalam pada saya suka menengok gelagat burung gagak dekat dapur rumah saya ni, saya terlupa yang burung gagak ini ada disebut sebenarnya di dalam Al-Quran, iaitu di dalam kisah dua orang anak Adam. Tragedi berlaku apabila salah seorang daripada anak Adam membunuh saudaranya dan beliau berada dalam keadaan kebingungan, tak tahu nak buat apa dengan jenazah saudaranya yang telah dibunuh itu. Lalu Allah SWT telah mendatangkan burung gagak, untuk menunjukkan, memberikan demo bagaimanakah sepatutnya jenazah itu diuruskan. Jadi bila saya baca ayat Al-Quran tu pagi ni ataupun pagi semalam, saya terlupa, saya teringat, ya Allah Akbar, Allah Ta'ala ada sebut tentang gagak mengajar anak Adam, dan gagak juga secara saintifiknya dibuktikan sebagai burung yang pintar. Jadi kombinasi di antara dua benda itulah yang saya rasa macam jom kita tengok balik sedikit apakah yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran tentang kisah dua orang anak Adam ni, dan apa yang boleh kita belajar daripada burung gagak ni. Dan mungkin saya tunjuk sikit lah burung gagak yang ada dekat dapur rumah kami ni, apa kerenah dia. Nanti saya tengok. Right. Okay, scene nombor 4. Dan saya dapati selepas beberapa hari burung gagak tu berhadapan dengan kesukaran, akhirnya dia dapat
idea lah macam mana nak makan. So dia telah bertenggek di atas ampaian yang kami tergantung tu, dan kemudian dengan sebelah kaki dia, burung gagak tu telah tarik bekas makanan tu dan dia pegang dekat tali tu, barulah dia boleh mematuk makanan tersebut. So burung gagak yang sama ni mengambil masa lebih kurang dalam 2-3 hari untuk figure out macam mana dia nak makan dalam keadaan yang selesa. So ini satu benda yang menarik lah, dan saya perasan benda ni sebab saya perhatikan daripada hari pertama lagi. Ini masalah orang yang tak ada, orang kata tak ada kerja lah kan, duduk kat dapur, study ke baca buku sambil-sambil tu duduk perhatikan burung kat dapur. Dan bila kami gantung satu lagi set makanan dekat sebelah satu lagi store tu, saya nampak juga burung tu telah melakukan satu lagi problem solving yang menarik. Nanti saya nak tengok scene nombor 6. Ini adalah satu lagi fenomenanya apabila kami gantung makanan tu dalam bentuk yang macam tu dan burung tu menghadapi kesukaran untuk makan. Asalnya bila kami gantung ni, saya suka tengok burung yang kecil-kecil yang datang makan. Tak tahulah spesies apa burung tu, tapi burung-burung tu comel. Kemudian magpie pun selalu juga datang. Magpie ni keluarga burung gagak juga, dan dia adalah burung yang paling pandai sebenarnya dalam kategori haiwan, ya. Dia adalah satu-satunya haiwan yang lulus test yang dibuat untuk face identification. Adalah kajian-kajian yang dibuat tu. Tapi selepas beberapa ketika kami mula dikunjungi oleh burung gagak, dan burung gagak ni kita selalu terbawa-bawa dengan image burung gagak ni sebagai burung yang orang kata identiti itu menakutkan, dan banyak benda dikaitkan dengan burung gagak ni. Kalau kita ingat dalam satu movie Alfred Hitchcock 1960-an dulu kan, The Birds, menunjukkan bagaimana burung gagak ni bila berkumpul, mereka ni boleh macam menyerang dan menimbulkan pelbagai masalah. Tapi sebenarnya burung gagak ni adalah merupakan burung yang bijak, dan dia adalah burung yang friendly. Kalau dia kenal muka kita, dia kenal kita, kita buat baik dengan dia, dia akan bekerjasama dengan kita. Tapi jangan buat jahat dengan dia lah, kita jekah dia ke, halau dia ke. Kalau dia cam muka kita, nanti macam-macam masalah. Anda boleh tengok lah dekat internet, ada banyak orang kata video menunjukkan. Jadi dalam video yang ini anda boleh tengok bagaimana burung tu mengangkang kan untuk mencari kedudukan yang paling selesa untuk dia nak makan burung tu. So burung ni saya dah benda ni saya ada tunjukkan dekat Instagram saya beberapa hari yang lepas. Right. So ini adalah orang kata pemandangan yang ada di dalam di belakang rumah kami. Dan pada hari ini macam yang saya sebutkan tadi, kita nak tengok sedikit beberapa petikan daripada ayat Al-Quran yang menceritakan tentang perihal gagak ni dengan kisah dua orang anak Adam. Baik, apa yang diceritakan tentang kisah anak Adam ini adalah daripada surah Al-Ma'idah, bermula daripada ayat yang ke-27. Apabila Allah SWT menyebut di dalam ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, watlu alaihim naba abnai adama bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan bacakanlah, ya, wahai Muhammad, kepada mereka perkhabaran mengenai kisah dua orang anak Adam yang benar, ya, apabila berlaku peristiwa di mana mereka berdua itu telah melakukan satu bentuk ibadat korban untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anak yang pertama berkorban, anak yang kedua juga melakukan korban. Fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Satu daripada korban itu diterima dan satu lagi korban itu tidak diterima. Dan ini telah membawa kepada perseteruan di antara mereka,
Lalu salah seorangnya berkata, la aqtulannak, aku nak bunuh kamu. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Maka seorang lagi pula berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menerima korban daripada orang-orang yang bertakwa. Kisah dua orang anak Adam ini tidak ada diceritakan di dalam mana-mana sumber yang lain selain daripada ayat Al-Quran ini. Maknanya tidak ada hadis Nabi yang sahih yang memberikan perincian terhadap kisah ini. Justru kita tidak tahu apa-apa mengenai kisah ini, perinciannya, selain daripada apa yang hanya diceritakan oleh Allah di dalam surah Al-Ma'idah ayat 29 ini. Maka sebab itu nama Qabil dan Habil itu bukan datang daripada sumber yang sahih dan kita tidak perlu terikat kepada penamaan tersebut. Jadi asasnya ialah telah berlaku sesuatu kepada dua orang anak Adam ini yang membawa kepada mereka itu melakukan korban. Namun daripada korban yang dilakukan oleh kedua-dua anak Adam ini, satu daripadanya diterima, satu daripadanya tidak diterima. Dan akibat daripada itu, yang ibadahnya ini tidak diterima telah menjadi marah dengan saudaranya yang seorang lagi, lalu dia telah mengancam untuk membunuh saudaranya. Dan apabila keadaan itu berlaku, saudaranya yang baik itu telah menjawab dengan mengatakan bahawa sesungguhnya Allah menerima korban yang dikemukakan oleh orang-orang yang bertakwa. Yakni, kalau engkau tidak berpuas hati dengan apa yang telah terjadi kepada korban kita, apa yang kau perlu ingat bahawa itu adalah kerana ketentuan Allah sendiri, yang mana Allah menerima amalan daripada orang yang bertakwa. Justru maksudnya bukan salah aku, tapi yang kau perlu fikirkan ialah ibadah korban itu tidak diterima kerana untuk ibadah itu diterima, korban itu diterima, kita perlu memperbaiki diri kita. So bukan aku punca ibadah korban itu diterima atau tidak terima, tetapi kerana apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi engkau sepatutnya mengubah dirimu untuk menjadi orang-orang yang bertakwa supaya korbanmu diterima dan bukannya mengancam untuk membunuh aku. Jadi selepas daripada kenyataan tersebut, di dalam ayat yang berikutnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Sekiranya engkau menghunuskan tanganmu untuk membunuh aku, tidaklah aku akan menghunus tanganku untuk membunuh kamu. Maknanya engkau mengancam untuk membunuh aku, tetapi aku tidak akan membalasnya dengan mengancam untuk membunuh engkau juga. Asasnya ialah inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Jadi aku tidak membalas ancaman bunuh engkau bukan kerana aku lemah ataupun kerana aku takut kepada engkau, tetapi kerana aku takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah sebabnya kenapa aku tidak membalas kejahatan yang engkau lakukan dengan kejahatan sepertinya. Inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'udz zalimin. Sesungguhnya aku mahu supaya engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Jika engkau terus dengan hasratmu untuk membunuh aku, maka engkau akan pergi kepada Allah SWT dengan membawa dosamu dan aku tidak mahu aku menambah apa-apa dosa daripada apa yang kau lakukan. Dan sekiranya engkau melakukannya, jadilah engkau tergolong daripada ahli neraka. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. Dan demikian itulah ganjaran balasan kepada orang-orang yang zalim. Banyak yang kita boleh belajar, tetapi kita habiskan dulu ayat ini untuk melihat kesudahan kisahnya. Maka dalam ayat yang berikutnya, seperti mana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Maka nafsu jahat yang marah dan berdendam tadi itu
telah mendorongnya sehingga dia tergamak akhirnya membunuh saudaranya, lalu terbunuhlah saudaranya itu. Oleh itu tergolonglah dia di kalangan orang-orang yang amat rugi. Hasratnya untuk membunuh saudaranya kerana geram dengan ibadah korban itu tadi telah terrealisasi apabila anak Adam yang seorang ini telah membunuh saudaranya seperti mana yang dia ugutkan. Dan ekoran daripada kejadian itu berlakulah pembunuhan, dan pembunuhan ini adalah merupakan pembunuhan yang pertama di dalam sejarah keturunan Adam, daripada Adam AS sampailah kepada kita sekarang ni. Faba'athallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari saw'ata akhih qala ya wailat qala ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurab fa uwariya saw'ata akhi fa asbaha minan nadimin. Lalu Allah SWT telah menghantar seekor burung gagak untuk menunjukkan yang mana gagak itu telah mengorek-ngorek tanah supaya diperlihatkan bagaimanakah cara untuk menimbus mayat saudaranya yang telah dibunuh. Qala ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurab. Jadi bila dia nampak burung gagak tu tunjuk macam mana cara nak uruskan mayat saudaranya yang telah dibunuh tadi, timbul kekesalan dalam hatinya. Kekesalan yang ditunjukkan oleh anak Adam itu bukanlah kekesalan atas perbuatan dia membunuh saudaranya, tetapi kekesalan kerana kebodohannya yang bingung tak tahu macam mana nak uruskan mayat ini tadi. Saya berhenti setakat di situ untuk kita memetik tentang kisah dua orang anak Adam ini kerana kita tidak mempunyai maklumat yang lebih daripada sekadar apa yang telah diceritakan oleh Allah di dalam ayat ini. Jadi apakah di antara perkara yang kita boleh belajar, ya? Yang pertama, kita melihat bagaimana pergaduhan ataupun perbalahan di antara dua orang anak Adam ini adalah dalam hal urusan agama. Perbalahan yang berlaku itu asasnya adalah berkaitan dengan soal ibadah mereka kepada Allah SWT. So we can imagine bagaimana manusia boleh bergaduh dan berdendam dalam hal ibadah mereka kepada Allah. Bila kita buat satu urusan agama, sepatutnya urusan itu adalah urusan yang berkaitan antara kita dengan Allah, dan tidak sepatutnya perbuatan tersebut mendatangkan rasa cemburu, dendam, marah sesama kita. Tetapi something yang kita boleh belajar daripada kisah anak Adam ini, bagaimana urusan agama boleh bertukar menjadi melaga-lagakan sesama manusia. Kata Allah SWT dalam surah Syura itu, an aqimuddin wala tatafarraqu fih. Dan hendaklah kamu dirikan agama dan jangan kamu bergaduh, berbalah dalam urusan berkenaan. So kita boleh fikirlah, saya fikir pada tahun 2020 ini kita menghadapi situasi ini setiap hari. Bagaimana orang bergaduh dalam hal agama, sehingga agama dipandang sebagai punca orang berbalah dan bergaduh. Sedangkan berbalah dan bergaduh itu adalah kerana tabiat manusia, sifat manusia. So kita kena berhati-hati dalam hal ini. Kemudian yang keduanya, kita dapat belajar daripada kisah anak Adam ini bagaimana akhlak yang ditunjukkan oleh anak Adam yang baik itu tadi, bagaimana dia itu tenang dalam menghadapi provokasi yang dilakukan oleh saudaranya. Apabila saudaranya mengugut untuk membunuh dia, dia membalasnya secara rasional dengan mengatakan bahawa engkau marahkan aku kerana ibadah korbanku diterima oleh Allah. Hakikatnya benda itu berlaku adalah kerana Allah menetapkan bahawa untuk satu ibadah korban itu diterima, ia perlu lahir daripada sifat takwa. Justru kalau ibadah korbanmu tidak diterima, hendaklah engkau memperbaiki dirimu dan bukan menghalakan permusuhanmu kepadaku. Tenang yang ditunjukkan oleh anak Adam AS ini adalah latar belakang kepada kenapa Nabi SAW di dalam sepotong hadis mengingatkan kepada kita untuk mencontohi anak Adam yang ini. Rasulullah SAW di dalam
hadis berkenaan menceritakan ya, waqad da'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila an naqtadiya bibni Adam at-tayyib. Rasulullah telah menyeru sallallahu alaihi wasallam telah menyeru kita untuk mencontohi anak Adam yang baik. Farawa Abu Dawud wa Tirmizi an Abi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu inda fitnata Utsman radhiyallahu anhu. Bagaimana pada ketika berlakunya fitnah kubra yang terjadi di zaman pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, asyhadu anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku bersaksi bahawa sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, innaha satakuna fitnah, ya, sesungguhnya akan sampai satu zaman di mana berlakunya fitnah. Fitnah ini bila dirujuk dalam kondisi yang seperti ini, dia merujuk kepada satu keadaan di mana berlaku pertembungan, perbalahan, dalaman di antara umat Islam, dan siapa yang betul, siapa yang salah itu menjadi keliru, kelabu dan begitu rumit untuk diselesaikan. Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Dalam suasana fitnah itu, yang memilih untuk duduk adalah lebih baik daripada yang berdiri. Wal qa'imu fiha khairun minal mashi, dan yang berdiri adalah lebih baik daripada yang berjalan. Wal mashi fiha khairun minas sa'i, dan yang berjalan adalah lebih baik daripada yang berlari. Bila kita berdepan dengan situasi yang penuh kekeliruan, umat Islam bergaduh sesama sendiri di tahap yang munasabah untuk kita fikirkan ini adalah merupakan satu fitnah. Pada masa itu, bagi yang perlu melakukan sesuatu, lakukanlah sesuatu. Maksudnya, kalau hal ini dirujukkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas kepada peristiwa perbezaan pendapat dan pergaduhan yang berlaku di zaman pemerintahan Utsman, mereka yang terlibat secara direct dengan apa yang berlaku itu perlu menyelesaikannya. Akan tetapi, bagi panduan umum kepada umat Islam yang berada dalam keadaan bingung dengan apa yang sedang berlaku, Rasulullah SAW menggambarkan bahawa bila satu benda ni berlaku, basically-nya kalau macam ni berlaku, orang memilih untuk berlari, maka yang berjalan adalah lebih baik. Dalam keadaan yang macam ini, orang memilih untuk bergerak, maka yang berdiri tidak bergerak dipuji oleh Nabi SAW. Dalam keadaan ini yang telah menyebabkan orang nak berdiri, maka yang duduk dipuji oleh Nabi SAW. Dan bila situasi yang seperti ini digambarkan sedemikian rupa, qala ara'aita in dakhala alayya baiti wa basata yadahu liyaqtulani, apa pandanganmu ya Rasulullah kalau sekiranya fitnah itu menimpaku dan berada di dalam rumahku, apa yang patut aku buat? Maka kata Nabi SAW, kun kabni Adam, jadilah kamu seperti anak Adam alaihissalam yang baik. Di sinilah bagaimana Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahawa bila, kalau saya nak sebut, bagi saya politik yang sedang berlaku di tanah air kita membingungkan. Yang betul, yang salah, saya tidak mahu mendalamlah pada memperincikannya, tapi bagi saya kucak-kacir. Bagi mereka yang terlibat secara langsung dengan perbalahan tersebut, mereka ada tanggungjawab untuk menyelesaikannya dan selesaikanlah. Tetapi bagi kita, orang ramai, pada nak menentukan sikap kita terhadap apa yang berlaku, Nabi SAW menganjurkan supaya kita meneladani anak Adam yang baik tadi. Anak Adam yang baik tadi itu apa yang dia buat? Dia tenang. Bila saudaranya sendiri provoke untuk bunuh dia, dia kata, kalau engkau hunuskan tangan engkau untuk membunuhku, aku tidak akan menghunuskan tangan untuk membalasnya. Dan kenapa aku mengambil sikap yang begini? Aku mengambil sikap yang begini bukan kerana aku naif, bukan kerana aku lemah, bukan kerana aku takutkan engkau, tetapi aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Maka dalam pertembungan yang berlaku, dalam konteks fitnah seperti ini, mereka yang mengambil sikap untuk berdiam diri dan memilih untuk bertenang, kita perlu faham bahawa sikap itu dipilih bukan kerana tidak cakna dengan politik atau tidak mahu terlibat, tidak bertanggungjawab. Tetapi ramai di kalangan mereka yang memilih untuk bersikap demikian kerana
memikirkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak mahu terlajak, terikut-ikut kemarahan disambut dengan berlari dengan berdiri, berjalan dengan duduk, kerana mengurangkan reaksi dan memilih untuk berada dalam keadaan yang tenang, rasional dan boleh berfikir. Itu adalah apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Kemudian ada satu lagi hadis Nabi SAW yang mana baginda memberitahu kepada kita bahawa wa bayyana lana Rasulullah SAW anna bna Adam al-qatil yatahammalu juz'an min dami kulli insanin yuqtalu zulman. Rasulullah SAW menerangkan kepada kita bahawa anak Adam yang membunuh itu menanggung sebahagian daripada darah setiap manusia yang dibunuh kerana dizalimi, sehinggalah berlakunya kiamat. Rawa Al-Bukhari wa Muslim an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Nabi SAW yang telah bersabda, la yuqtalu nafsun zulman illa kana ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha. Tidaklah terbunuh seseorang dalam keadaan dianiaya atau dizalimi, melainkan ke atas anak Adam yang pertama tu, yang membunuh itu, beban tanggungan dosa, ya, daripada darah yang tumpah tersebut. Li'annahu kana awwala man sannal qatl. Kerana dialah orang yang telah establish, yang telah memulakan sunnah membunuh ini. Dan balik kepada kisah awal, tiba-tiba ada ramai pula burung gagak datang dekat depan rumah saya ni. Kalau boleh tengok lah dekat luar tu, itu baru je tadi ada burung gagak datang. Sebab tadi hujan, jadi tak berapa nak ada burung. Tapi bila hujan dah berhenti, so itu adalah burung yang antara burung yang selalu datang lah ke belakang rumah kami ni untuk makan makanan yang disediakan. Okey, ni cerita burung gagak lah. Bagi sahabat-sahabat yang baru mengikuti perkongsian kita sebentar tadi, pada hari ini kita bincang tentang kisah dua orang anak Adam alaihi salam. Menarik sekali kerana dalam banyak-banyak burung yang dipilih oleh Allah Subhanahu taala untuk mengajar anak Adam adalah burung gagak. Dan pemerhatian pada hari ini dan maklumat daripada sains inform kita bahawa burung gagak memang merupakan burung yang pintar dan bijak dari segi problem solving. Cara burung gagak itu belajar adalah melalui observation, pemerhatian. Dia akan perhati dan dia boleh selesaikan sampai 7-8 step untuk mendapatkan makanan ke, mendapatkan air dan sebagainya. So it's quite interesting and fascinating. Jadi bagi saya itu sajalah sedikit perkongsian yang saya nak kongsikan dengan sahabat-sahabat pada lepas waktu Isyak di Malaysia ni. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada hari ini adalah serba sedikit manfaatnya untuk kita sama-sama fikirkan dan teladani bagaimana Nabi SAW mengingatkan dalam suasana fitnah apabila banyak berlaku pertembungan, pergaduhan yang mengelirukan di kalangan umat Islam, maka pilihlah untuk meneladani anak Adam yang baik itu pada sikapnya yang bertenang, rasional dan memilih untuk tidak membalas permusuhan dan kejahatan dengan kejahatan, walaupun ianya berakhir dengan akhirnya dia itu mati dibunuh. Kerana yang penting kita mahu memilih untuk berada di atas jalan yang Allah Subhanahu wa taala redha. Inni akhafullaha rabbal alamin. Kerana sesungguhnya aku ini takut kepada Allah, Tuhan semesta alam.